Cikgu rasa yang ini ni. Ada Syad? Tak dengar. Tak ada Cikgu rasa soalan yang macam ni awak kebanyakannya tak ada masalah. Yang melibatkan pembezaan pertama tu sahaja. Mungkin awak tak ingat kot. Sebab benda tu benda yang baru. Okey. Nombor 4 dan 5 ada masalah? Oh, jawablah tanya ni. 4 dan 5 ada masalah? Tak ada? Tak jawab cikgu. Anggap tak ada 6 dan 7. 6 dan 7. Soalan standard biasa pembezaan tak ada masalah. Nombor 8. Ada masalah? Tak ada juga. 9. 10. Tak ada? Okey, tak ada. Teruskan. 11. Tak ada? Semua tak menjawab ni. 11 ada Okey, 12. Tak ada juga. 13. 14. Yang mana? 13. Yang mana? 14? 13. 13. Okey, soalan 13. Norman kata soalan 13. Yang lain sehingga soalan 13 tak ada masalah Okey, kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan 13 ni. Dia tak boleh nak detect ni. Oh, aku tak masuk patutnya. Okey, soalan 13. Background tu. Okey, diberi Y sama dengan ni, cari dy dx, tentukan julat nilai X dengan keadaan semua nilai Y dan dy dx adalah positif. Okey, first kali dia suruh awak cari dy dx. Okey, macam mana kita nak mencari dy dx? Dia ada X atas dan bawah ni. Okey, Afikah, macam mana awak buat Afikah? Guna petua tu. Petua apa? Petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi? Awak darab dengan apa? Bahagi dengan apa? Bahagi dengan X. Kuasa 2 tambah 1 tu. Oh, U per V Hmm. Okey, U per V. Boleh lah guna petua pembahagian ni. Okey, maksudnya awak kena hafal lah benda tu. Cikgu jarang nak guna benda tu sebenarnya. Kejap cikgu tengok ada tak kaedah yang selain daripada tu. Betul lah, awak kena guna, tak boleh nak elak. Soalan ni memang kita tak boleh nak elak, memang kita kena jadikan yang atas ni U, yang bawah ni V. So awak akan ada satu formula lagi, petua pembahagian, iaitu yang ini cikgu tak tekankan sangat hari tu. Sebabnya cikgu guna pendaraban je. Yang hari tu cikgu tak tekankan yang pembahagian. Okey, so awak kena tahu jugalah. Andai kata keluar soalan macam ni, kena tahu juga petua pembahagian. Bila kita nak cari dy dx, dia punya formula, awak boleh tengok buku teks awak muka surat 45. Macam ni, V du dx tolak dengan U dv dx bahagi dengan V kuasa 2. Okey. Jadinya soalan ini, yang ini cikgu dah nyatakan ini sebagai U, yang bawah sebagai V. So U, salin balik je. 4x tolak 3
Kalau du bersamaan dengan yang ini du per dx lah ni maksudnya. Tapi cikgu tulis du je. Du bezakan u terhadap x. So bezakan dapat apa ni? 4. Okey. Sekarang V pula kita ambil. V sama dengan X kuasa 2 tambah 1 dV per dx sama dengan 2x. Betul? Okay. Jadi kita gunalah formula ini. Formula ini ikut je. dy dx sama dengan V. Kita salin balik V kita iaitu X kuasa 2 tambah 1 du dx yang ini 4. Okay. So cikgu tulis kat depan lah senang sedikit. Sekejap. Sama dengan 4. Sepatutnya 4 darab kat sini belakang. Tapi kita letak kat depan senang nak tengok. U kita ialah 4x tolak 3 kurungan dv dx kita ialah 2x. Okey, ni pun sama cikgu nak letak kat depan. Sebab dia 2x je. So memudahkan awak lah nak kembang nanti. dv dx kita 2x. Lepas tu u kita ialah 4x tolak 3. Tak kisah depan belakang ni sama je sebab ni operasi darab ni. Bahagi dengan v kuasa 2. Okay, v ni yang ni v kita. So kuasa 2 lah dia. Okay, kembangkan. Macam biasalah kembang. 4x kuasa 2 tambah 4 tolak 4 darab 2 8 x kuasa 2 tolak dengan tolak jadi tambah 3 darab 2 6 x per dengan okay, x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Tak nampak ni. Di sebelah sini Dia tak kecilkan. Oh tak boleh. Okay. Yang boleh permudahkan kita permudahkan. 4x kuasa 2 dengan 8x kuasa 2. So sini kita akan dapat negatif 4x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 per dengan yang bawah ni yang tak nampak tu ialah x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okey, apa lagi kita nak buat ni? Nak buat apa ni? Boleh permudahkan tak benda ni? Bolehkah kita permudahkan benda tu? Ataupun jawapan tinggal macam tu je. Boleh permudahkan lagi tak kelas? Boleh guna EQN tak cikgu? EQN. Naikkan apa? Pakai EQN. Pakai EQN. Okay, kalau tekan EQN dapat berapa ni? Pemfakturan dia? Negatif 4, 6 dengan 4. Cuba tekan untuk cikgu. X1 negatif 1 per 2. X1 negatif 1 per 2. Kalau masuk dalam bracket? 2x tambah 1. Yang ni? X2? X tolak 2. X tolak 2. Sekejap pandai 2 Okay, X2 tambah 1 kuasa 2. Okay, ini sebenarnya dah dy dx kita lah. Okay, sekejap cikgu tengok depan belakang ni. Soalan nombor
Okey, betul dah jawapan kita. Sampai sini je jawapan belakang pun. Jawapan belakang adalah sampai sehingga sini je. Dia tak factorize lah. Okay. So, ini dy dx kita lah. Ini dy dx kita. Jangan lupa tulis pula. Dy dx kita dah dapat macam ni gayanya. Kemudian dia kata tentukan julat nilai x dengan keadaan semua nilai x dan dy adalah positif. Julat nilai x dengan keadaan semua nilai y dan dy adalah positif. So macam mana nak buat yang tu pula? Jawapan dia dapat 3/4 dengan 2. 3/4 dengan 2. Macam mana awak buat tu Afiqah? Bagi cikgu idea jap. Buat simbol lebih besar daripada kosong. Sebab dia kata adalah sentiasa positif kan? Okey, yang ni awak dah screenshot Cikgu nak padam, cikgu nak buat untuk yang soalan yang seterusnya ni. Dah ke? Dah. Dah? Dah. Ah, Okey. Sekejap. Nak padam. Padam ya. Okey, bila dia okey, ni jawapan kita. So jawapan kita yang ini, dia kata dengan keadaan semua nilai y dan dy dx adalah positif, bermaksud kita pun ambil yang ini. Kita salin balik dy dx kita ni tambah 6x tambah 4 per dengan x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 lebih besar daripada kosong lah sebab dia sentiasa positif. Adalah positif, sorry. So ini bawa ke sana darab, okey, tinggallah macam ni. Negatif 4x kuasa 2 tambah 6x tambah 4 lebih besar kosong. Okey, sorry. Bila, okey, yang ni cikgu nak suruh awak take note ni benda ni. Bila A awak tu bernilai negatif, tak boleh kalau julat gini, dia kena sentiasa positif. Dan setiap nombor ni semuanya kita boleh kecilkan. Betul? CP2 kan? So, semua ni cikgu bahagikan dengan negatif 2. Bahagi negatif 2. Semua sekali. So, bahagi negatif 2 yang ini akan jadi 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 2. Bahagi negatif 2 bahagi negatif 2. Negatif 2, sorry. So negatif, positif jadi negatif, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Automatik bila bahagi negatif 2, simbol dia akan bertukar arah lah, lebih besar menjadi lebih kecil. Okey, yang tu awak kena tahu Bila bahagi ataupun darab dengan nombor negatif, automatik simbol bertukar arah. Okey, tekan kalkulator awak sekarang. EQN degree 2. Apakah dapat? A2, B negatif 3, C negatif 2. X tolak 2. X tolak 2. Satu lagi. 2x tambah 1. 2x tambah 1 Betul ke Afiqah? Betul? Okay. Kalau julat lebih kecil, maksudnya jawapan daripada kalkulator awak 2 dengan negatif 1/2 kan? Kalau kecil, kecilkan hidung. So X tu duduk kat tengah-tengah, betul? Kecil dengan kecil, negatif 1/2 di depan. Sini akan jadi 2 lah.
Adakah betul? Tapi jawapan belakang dia 3/4. Cikgu rasa jawapan belakang tu salah lah. Yang sini salah. Jawapan belakang tu yang belah sini yang salah. Yang sini dah betul. Okay. Jawapan belakang tu salah tu. Jangan ikut dah. Sebab buku teks awak tu ada juga kesalahan bahagian jawapan dan juga yang dia cetak dekat bahagian hadapan. Nanti cikgu semak. Tapi kalau betul awak tekan kalkulator ni bermaksud jawapan belakang tu salah di sini. Okay. Bila dia kata nilai adalah positif, awak terus buat lebih besar kosong. Kemudian darab silang. Kan? Jadi pastikan bila julat sahaja, A ni tak boleh sekali-kali negatif. Okay, A ni tak boleh negatif. Itu awak kena ingatlah, sentiasa ingat. Kena jadikan dia positif dan sekecil yang mungkin yang kita boleh kecilkan. Jangan tinggal macam ni, 4, 6, 4. Ini dah dinyatakan dalam bengkel guru cemerlang yang cikgu hadiri pada bulan lepas tak salah. Okay, dia cakap yang ini kena sekecil yang mungkin. Memanglah kalau awak tekan kalkulator tadi, jawapan awak sama kan? Dekat sini jawapan awak sama kan tadi? Betul tak Luqman? Negatif 1/2 dengan 2, betul? Tapi awak kena ingat dia kena berpandukan yang atas sebelum awak factorize tu. Kalau awak yang ni awak tak ada, yang bawah ni awak tak dapat markah. Itu kata guru cemerlang lah. Itu kata guru cemerlang yang cikgu hadir bengkel dia. Bermaksud awak kena jadikan A dia positif dan awak kena kecilkan sehingga yang terkecil yang mungkin. Baru tekan kalkulator. Masuk gini. Sebabnya kalau kita double check yang awak belajar menengah rendah tu kan, yang darab silang tu, dia tak akan keluar balik yang ini. Kalau kita ambil ni 2x tolak 2 dengan 2x sama 1. Maksudnya kat sini x, ini tolak 2. Dekat sini 2x, dekat sini 1. Okey. Dia tak akan keluar yang ini. Perhatikan betul-betul. Kalau ini kan x darab 2x, ini 2x kuasa 2. Okey. Sedangkan dekat sini awak negatif 4x kuasa 2. Sini awak dapat negatif 2. Kita sepatutnya yang ini dulu sebelum jawapan ini. Okay. Ni darab negatif 1x, negatif 4x akan keluarlah negatif 3x. Sebab itu cikgu cakap kat awak kena kecilkan dulu sebelum awak factorize ni. Dan jadikan dia positif lah. Okay, boleh tolong take note benda tu. Okay. Soalan 14 lebih kurang sama dengan soalan 13. So, yang itu awak buat sendirilah. Sama. Dia kata dekat sini negatif. Kalau negatif lebih kecil kosong lah. Nanti awak buat dy dx dia. Ini u, ini v. Okay. Lebih kecil kosong. Okay, sama je. Kalau tak boleh buat nombor 14 tu awak buat nanti. Okay, cikgu teruskan dengan praktis kendiri 2.3. Okay, yang ni tak sempat nak screenshot. Okay, tak apalah. Okay. Soalan pertama, ada masalah tak muka surat 50 latihan formatif 2.3 tersebut? Ada masalah tak soalan pertama? Ada tak? Tak ada. Soalan nombor 2. F prime bermaksud bezakan sekali. F prime prime maksudnya bezakan 2 kali, masukkan nombor tersebut. Nombor 3. Tak ada. Nombor 4. Tak ada. Nombor 5. Tak ada. Nombor 6. Tak ada. Okey, bagus. Semua tak ada. Cikgu. Ya, kalau macam D kuasa 2A per D T kuasa 2 tu, yang tu 2 kali beza kan? Ya. Soalan nombor 4 tu. Soalan nombor 4. Ya. 2 kali beza lah sebab ada kuasa 2. Boleh Ke tak buat lagi ni?
Okey, bila awak nampak dA per dt tu beza sekali. Kalau D kuasa 2A per dt kuasa 2, maksudnya beza 2 kali lah. Okey, kalau tak buat lagi awak tolong buat dululah. Yang itu soalan yang senang je tu. So cikgu tak naklah bincang. Okey, kita teruskan dengan praktiskan diri yang terakhir bab ini. Kiranya bab 2 habislah hari ni ni. Kita ulang kaji. Kita terus kepada praktis yang terakhir. Buka surat. Latihan formatif 2.4. Latihan formatif 2.4. Cikgu buka buku teks awak. Okey, buku teks. Jawab. Nak buka buku teks awak ni. Mana dah dia? Lambat betul. Muka soal apa? 75. Astagfirullah. Dah 100 lebih ni. Sekejap lagi awak kelas apa? Niaga. Niaga. Okey, kita tengok latihan formatif 2.4 sedikit. Nampak ni? Okey, soalan yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan lengkung Y sama dengan X tambah 1 punca kuasa 2. Tangent dan normal kepada lengkung itu pada titik P01 di sini. P01 di sini. Okey, masing-masing menyilam paksi X di Q dan R. Okey, Q dan R. Diberi pula. Cari persamaan tangent dan koordinat Q. Okey. Kita try buat sama-sama Nanti buat macam ni. Okey, ni soalan ni awak nampak ni. Okay, nampak Okey, soalan ni awak boleh rujuk buku awak lah. Okay, buat kecil je. Rajah di sebelah menunjukkan lengkung ini. Tangent dan normal kepada lengkung itu pada titik. Okey. Lengkung tu persamaan dia ialah Y sama dengan square root X tambah 1. Lengkung ini. Okey. Dan awak cuba perhatikan lengkung. Boleh tak besarkan lagi?
Cikgu tak boleh nak masuk pula. Okey, dan awak perhatikan lengkung ini. Kejap cikgu kecilkan sikit. Okey, lengkung ini, ni lengkung ni. Dia menyilang paksi Y. Okey, apa yang awak tahu dulu, awak tolong buat dekat sini. Awak tak payah tengok lagi soalan. Okey, lengkung ni dia lalu garisan memotong paksi Y. Apa yang kosong di sini? Apa yang kosong di sini? X. Yes, X kosong. Bermaksud di dalam persamaan ini awak gantikan X tu kosong. So apa yang awak tahu awak cari dahulu. Jangan gelojoh tengok soalan. Okey, Y sama dengan square root X tambah 1. Kita tahu X dekat situ kosong. Kosong tambah 1 punca kuasa 2. So 1 square root 1 lah. So awak dah boleh tahu ni koordinat di sini. Oh dia dah bagi 01. Betul lah ni 01 kat situ dia bagi pula. Okay, apa lagi yang kita nak boleh tahu Tangent dan normal kepada lengkung itu pada titik P01 masing-masing menyilang paksi X. Tangent, garisan tangent adalah yang ini. Okay, garisan normalnya adalah yang ini. Tangent tu yang menyentuh lengkung Ni lengkung kita. Okay, sekejap Cikgu besarkan balik. Ni lengkung kita. Ni lengkung. Ni garisan tangentnya. Ini adalah garisan normalnya. Normal dengan tangent dia sentiasa tepat 90 darjah Ni tangent. Tangent ialah garisan yang menyentuh lengkung. Dan ini ialah garisan normalnya. Okey. Dia bersilang di P01 lah dua-dua garisan tersebut. Okey, kemudian soalan dia kata cari persamaan tangent. Okey. Bila dia kata persamaan, ada dua perkara yang penting yang perlu awak berikan. Apa benda? Dua perkara tersebut. Apa benda? Bila dia sebut persamaan je terus dalam memori awak kena tahu. Persamaan kena ada dua perkara. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Arsyad. Persamaan kena ada dua perkara. Yang pertama apa yang perlu ada Arsyad? dy dx. dy dx. No. Bukan itu jawapannya. Persamaan kena ada dua benda. Yang pertama apa? Sudah. Wan. Apa perkara pertama Wan? Ini model pun ada ni. Persamaan garis lurus. Sudah. Dapat. Hani, apa jawapan Hani? Yang pertama. Kecerunan. Bagus Wan. Kecerunan. Yang kedua. Pintasan Y. Pintasan Y ataupun C lah pintasan Y. Okey, dua perkara ni perkara yang paling penting awak ada dalam awak punya. Bila dia tanya persamaan, dua perkara ni awak kena cari. So, kecurunan tangent, ni kan dia nak persamaan tangent. Kecurunan tangent kita dapat bila kita membuat dy dx dan gantikan nilai x di dalam ini. Okay. M tangent awak akan dapat bila awak buat dy dx bagi lengkung ini, awak cari dy dx dia dan masukkan nilai x di dalamnya. Okay, x kan kita dah ada ni. Berapa x kita? Kosong kan? Kosong. So perkara pertama betul lah yang Arsyad cakap tadi, dy dx kita kena cari. So benda ni cikgu ubah Okay, square root sebenarnya kuasanya kuasa berapa? 1/2. 1/2, bagus.
Okay, so dy dx. Tolong cikgu dy dx. Apa nak buat dengan 1/2? Dah. 1/2. Darab ke depan, okey. Ini salin balik, kurangkan 1. Negatif 1/2. Jangan lupa bezakan yang di dalam pula. 1. 1 lah. Sebab X tu 1 kuasa 1. So, jawapan awak akan jadi 1/2 X tam punca kuasa 2. Ni kan negatif 1/2. Bila turun bawah dia akan jadi macam ni. Betul? Betul. Okey, sebab dia naik ke atas kan tadi ni. Cikgu naikkan ke atas, turun bawah balik. Okey, ni dy dx awak. So, kita nak kena gantikan nilai x dalamnya. Okey, kita tengok balik gambar rajah. Dia melalui, tangent ni melalui x-nya kosong. Gantilah kosong. Kita dapatlah kecurunan tangent dia. Okey. 0 tambah 1. 0 tambah 1, 1, 1 punya kosong. 2, 1, 1. So, awak akan dapat 1/2. Betul? Okey. M sekarang kita dah dapat. M tangent ialah 1/2. C-nya. Cuba tengok garisan tangent kita ni. Dia memotong paksi Y pada apa? 1. Yes, awak tak perlu cari. Dia dah bagi dah tu kat situ. 1 kan? Ni lalu sini potong dekat 1. Ataupun kalau nak cari boleh juga, tak ada masalah. Kita guna formula Y sama dengan C sama dengan Y tolak MX. Y-nya berapa tadi? Ni koordinat 0,1. 1. M-nya berapa? 1/2. X-nya berapa? 0. So, still awak akan dapat 1. So, baru awak boleh tulis persamaan tangent. Iaitu, tolong cikgu tulis. M dah ada, C dah ada ni. Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C memanglah. M berapa masukkan? C berapa? 1. 1. 1/2X tambah 1. Tak cantik? Cantikkan dia. Tembak sana, tembak sana. So jadinya 2Y sama dengan X. X tambah 2. Okey, inilah baru persamaan tangent awak. Okey, kalau matematik moden awak boleh tinggal sampai sini sahaja. Sampai sini tak ada masalah. Tapi kalau AdMath dia kena satu baris macam ni je. So darabkan semua sekali. Diri dia pun dia darab juga bukan tembak sini-sini je. Tembak diri dia juga, darab dengan 2. So di dua-dua ni dia mati. 3, 1 Okay. Koordinat Q. Mana kedudukan Q? Ni sini kedudukan Q kita. Okay. Ini persamaan tangent kita dah ada kan tadi? Ni persamaannya. Dia nak koordinat Q. Q ni berada di atas paksi X. Apa yang kosong kat sini? Y. Y kosong kan, 3 kat sini Y ni sama dengan kosong. Masukkan. So 2 kosong sama dengan X tambah 2. 2 darab kosong kosong. X sama dengan negatif. X sama dengan negatif 2. So koordinat Q kita sekarang ialah Negatif 2, kosong. yes. Dah. Siaplah yang A. Ini je pembezaan awak sebenarnya. Dia akan gabungkan apa yang awak dah tahu sebenarnya. Cumanya dia gabungkan. M tangent. Kalau dia tanya persamaan bagi normal. Okay, ni dia tanya ni B, soalan B. Persamaan bagi normal. Kecurunan tangent kita dah dapat tadi 1/2. Kalau normal. Terbalikkan 1/2. Terbalikkan. Jadi apa? 2. 2. Betul 2 je. Negatif 2. Negatif 2, bagus. 2/1, 2/1 terbalikkan. Ini positif, so sini suppose negatif 2 lah. Okay, so M dah dapat. C ada tak? C bagi normal. Mana garis normal? Ni yang hijau ni. C. C yang memotong paksi Y. Ada tak C-nya?
Ada. Ni, Ada. see. Berapa? 1. 1 juga. Ni nampak dia potong tempat yang sama dengan yang tangent tadi. So, persamaan dia untuk B. Y sama dengan? Berapa, Man? Y sama dengan MX tambah C. Yang itu memang awak kena sentiasa ingat. M berapa, Man? Negatif 2. X. 2x tambah Tambah? 1. Yes, siap. Untuk persamaan normal. Okey, kemudian dia tanya koordinat R pula. Okey, R. R adalah melalui garisan normal. Ni R duduk kat sini. Dekat paksi X. Apa yang kosong dekat paksi X? Y kosong. Okey, Y kosong. Ganti Y kosong. Okey. 2X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Okey, jadi koordinat R kita sekarang ialah 1/2, kosong. yes. Dah siap. Untuk B. Okey, awak nampak je soalan macam ni, tapi soalan macam ni biasanya markah dia antara 8 hingga 10 lah. Okey, 8 hingga 10 besar tu. Right. Luas dalam unit bagi segitiga PQR. Okey, kejap. Padam dulu. PQR. Luas. Okey. Ini form 4 punya syllabus ni. Luas segitiga PQR. Okey, dah awak dah screenshot. Cikgu nak padam ni. Dah? Dah ambil Dah. Okey. Sekejap Okey, cikgu nak bagi tahu yang C ni adalah gabungan tajuk geometri koordinat. Cikgu baru ajak form 4 2 hari lepas. Luas dalam unit bagi segitiga PQR. Okey. Kita tulis je koordinat dia balik. P koordinat dia 01. Okay. Q koordinat dia tadi ialah negatif 20. R koordinat dia ialah 1/2 kosong, betul? Sekarang dia tanya luas. Bila melibatkan luas, okey, luas PQR, awak ingat balik formula ni awak pernah jumpa semasa tingkatan 4. Okey, dia ada modula macam ni. PQR susun dalam ni atas bawah. Ini ulang kaji je ni. 0, 1, negatif 2, kosong. Nak jumpa tak benda ni? No. Apa cakap tak pernah punya mana kena pelangkung lah. Okey. Luas segitiga awak ingat balik kita dah belajar form 4 ni 01 dia akan ulang balik di belah belakang ni. Dan modulus. Jawapan ni bila ada negatif je kat dalam ni awak kena positifkan lah. Okey, tengok betul-betul cikgu ulang ni. 1/2. Kalau luas tu luas segi 4 tambah lagi satu koordinat. Dia ada 4 bucu kan. So dalam ni mesti ada 5 lah sebab kita ulang balik yang ini. Formula yang sama Okay. So ingat balik kita darab ke bawah dahulu menyerong. 0 darab 0, 0. Negatif 2 darab 0, 0. 1/2 darab 1, 1/2. Okay. Boleh? 0 tu cikgu tak tulis lah sebab dia nak tambah-tambah kan. Okey, kemudian ikut operasi yang dalam buku teks awak, form 4. Sini yang bawah ni tolak dengan yang darab ke atas ni dia kena tolak Operasi tolak lah. Okey, warna biru ni. Okey. 1 darab 2, 2 buat kurungan dulu. Kita buat operasi tambah kat sini. 0 darab setengah, 0, 0, 0. Okey, semua kosong. Tak payahlah. Payah buat kurungan lah. 2 je jawapannya. Okey, bermaksud 1/2 tolak 2 dapat berapa? Negatif? Ibu. Tak benci. Benci aja. Okey, 1/2 tolak 2 berapa dapat? Negatif 3/2.
Negatif 3/2 bermaksud kita nak buka modulus ni jadikan dia positif terus darab 3/2. So awak akan dapat 3/4 unit kuasa 2 lah. Okay, dalam unit kuasa 2 kan. Tulislah last kali tu. Sebab dia dah sentuh kat sini unit kuasa 2. Kalau dia tak cakap dalam unit apa, awak tak payah buat lah. 3/4 je jawapannya. Cikgu. Ya. Yang 1/2 tolak 2 tu, yang 2 tu bukan negatif 2 ke? Satu darab. Oh, okey, sorry. Negatif, positif lah. Salah ni. Oh, my mistake dah ni. Tak nampak ni. Okey, tolak tu untuk operasi dia, sorry. Salah ni jawapan kita ni. Okey, jadi dia akan jadi tambah kan? 1/2 tambah 2. Tambah jap. 5/2. 5/2 5/2. So 5/2 darab dengan 1/2. 5/4. So jawapannya 5/4 unit kuasa 2 lah. Okay. Sekejap kita check mak jawapannya. Ni formatif. Informatif 2 poin berapa tadi? 2.4. Ini 2.4 ya. 4, 5. Okey, 5/2 ya. Jawapan belakang adalah 1/4. Samalah 5/2 juga. Okey, boleh tak soalan ni? Jadi untuk kerja anda hari ini, cikgu nak awak jawab soalan nombor 2 dan soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 2 dan soalan nombor 5 buku teks awak tu. Okey, soalan 2 dan soalan 5 muka surat 75. Masukkan dalam Google Form yang cikgu akan sedia macam biasalah. Itu akan menjadi markah PBD anda. Okey, boleh? Cikgu bagi masa awak sehingga jam 8 malam ni lah 2 soalan tu. 2 dengan 5 je cikgu nak. 3 dengan 4 pun awak jawab juga tapi buat dalam buku je lah. Okey? Jadi bab 2 habis ulang kaji kita. Kita akan teruskan dengan bab 3. Kemudian kita akan terus masuk gerakan garis lurus sebab dia ada kaitan 2 tu. Gerakan garis lurus yang SVA tu lah. Okey? Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu.